Tabung soalan mai kat saya. Mai. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara nak memutuskan pertalian saka berkaitan silat? Adakah memadai dengan niat putus dan beramal dengan amalan yang diberi oleh perawat? Ya. Nama dia Soleh ni, Soleh Din. Apa ni? Saya boleh tengok jin lah. Siapa-siapa yang ada saka. Saka ni macam ni tuan-tuan. Jin juga. Tetapi dikaitkan saka ni jenis benda-benda ada. Kenapa masa nak belajar dia kena salam, kena terima. Ni saya ijazahkan kepada kamu. Ada ijazah yang tak ada kaitan dengan jin. Tapi bila jenis amalan-amalan silat, jenis nak kena bagi ijazah, jenis nak kena mandi tu mandi ni, jarum tu jarum ni, yang tu kita kena berhati-hati ya. Tambah-tambah jenis masa nak ijazah tu dia buat macam ni. Masa nak ijazah tu dia buat macam ni. Dia pegang tangan. Adik, mai. Contoh, mai. Tak payah takut, tak ada jin. Ni masa ni nak main silat. Saya belajar 25 jenis ilmu persilatan alam Melayu. Saya tak pandai silat, tapi saya ada pengalaman belajar 25 jenis ilmu persilatan alam Melayu. Saya tak mau kata mana-mana silat, tapi saya dah banyak jenis silat yang saya dah belajar. Saya tak kata saya pandai silat apa porok boroi kan. Tak pandai silat, jangan main ajak bertumbuk. Kalau ajak bertumbuk, saya guna ilmu silat saya yang ke-26. Tahu apa dia? Langkah 1000. Lari dulu. Tapi saya nak bagi tahu ada silat. Salah adik, jangan takut, lihat. Lagi dapat tengok jin. Kan tok guru dia bagi ijazah ni. Ya. Wah, satu macam yang pemasuk ni, pemasuk. Kadang-kadang masuk. Benda apa masuk? Saya tanya benda apa masuk? Tak payah takut dia tak masuk sebab tak ada apa-apa. Makasih. Dia pun jadi takut lah. Saya pergi terima silat ni. Masuk. Dia duk pukul. Masuk. Benda apa masuk ni? Tapi tuan-tuan, silat tu lah yang paling bahaya sangat. Macam mana cara kita nak buang benda-benda lagu tu Ustaz? Banyakkan amalkan amalan-amalan yang bersumberkan daripada Nabi. Baca Quran banyak, sembahyang tahajud, zikir, munajat, baca doa-doa yang menghindarkan daripada gangguan iblis setan, baca ayat kursi, baca 3 qul, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali tiap-tiap pagi. Insya-Allah gangguan iblis setan saka tu semua akan hilang. Apa maksud solat jamak dan solat qasar? Ni pun jin juga ni pun. Orang duk belajar bab jin, dia tanya bab sembahyang qasar dengan jamak. Hari lain lah Pak Long oi. Ada tanya sembahyang jamak qasar. Orang suruh tanya soalan berkaitan jin. Assalamualaikum Ustaz. Malam lain saya mengajar masjid lain main soalan tu. Assalamualaikum Ustaz. Ada juga jenis tak faham ni kot. Mungkin dia main lambat kot. Ataupun asal Zimbabwe dia tak faham. Assalamualaikum Ustaz, jika sebelum ni saya pernah diganggu jin, setelah berubat saya alhamdulillah sihat. Soalan saya, ada kemungkinankah jin yang mengganggu dulu datang balik? Ada cara untuk menghindarkan diri dari gangguan jin? Tadi dah bagi tahu dah kan, daripada Lela ayat hitam. Sekali boleh tengok jin lah. Jin dan saka adakah makhluk yang sama? Jin tu umum, saka tu khusus. Saka tu pun jin juga, tapi jin yang kita jenis ada warisan-warisan. Jenis Tok Wan sebelum mati dia bagi apa-apa suruh kita terima kat dia. Mak bapak kita jenis duk beramai, jenis ilmu bomoh tak bomoh, sebelum mati hang kena terima pusaka aku ni. Tu jenis pusaka lah tu. Tu orang panggil saka. Kadang-kadang dia hanya sebutan saja, tetap dia juga adalah gangguan jin. Ni sikit-sikit saka, sikit-sikit saka. Macam mana kita tahu? Kita tahu kalau kita memang ada menerima benda-benda lagu tu.
Maka saka dengan gangguan jin tak ada perbezaan, melainkan sahabat tadi nama dia tetap gangguan jin, buat rawatan sama ya. Faham tak? Cuma beza tang nama, Melayu yang sebut, Arab tak sebut pun saka. Faham tak? Melayu yang sebut macam bunian tadi. Maka saka tu tak ada apa lah, kita kira orang tu ada gangguan jin. Maka rawatan dia adalah rawatan seperti mana orang yang terkena gangguan jin. Banyakkan doa, banyakkan baca Quran. Selalu menghampiri para alim ulama, orang yang dekat diri dengan Allah. Jin takut pada dua benda. Jin takut kepada ayat Quran yang dibaca, dan jin takut kepada orang yang tahap iman dia tinggi di sisi Allah. Dalil mana? Dalil jin iblis sendiri sebut dalam Quran. Dia kata, wahai Tuhan, kalau engkau dah tentukan aku ni jadi golongan yang derhaka kepadamu, akan ku binasa habis semua anak cucu Adam ini. La ughwiyannahum ajma'in, akan ku binasa semua anak cucu Adam. Sebab Tuhan suruh dia sujud pada Adam, dia tak mau. Dia kata, aku cipta daripada api. Layakkah aku yang dicipta daripada api sujud kepada Adam yang diciptakan daripada tanah yang hina? Dia takabur. Akhirnya dia jadi iblis, jadi manusia yang derhaka, jadi lembaga yang derhaka kepada Allah. Maka iblis ni tuan-tuan, dia kata, wahai Tuhan, hang bagi kat aku kelebihan, umur panjang, akan ku binasa anak cucu Adam semua. Yang aku tak boleh binasa illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang mukhlasin. Orang belajar bahasa Arab, mukhlasin dengan mukhlisin tak sama. Mukhlisin isim fa'il, mukhlasin isim maf'ul. Apa beza antara isim fa'il dan isim maf'ul? Mukhlisin orang yang kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tak ikhlas, baru duk belajar nak ikhlas. Tetapi mukhlasin orang yang dianugerahkan oleh Allah ikhlas 24 jam. Apa saja yang dia buat, dia ikhlas lillahi ta'ala. Maka orang ni kita istilahkan dengan orang yang tahap ilmu dan iman dia tinggi di sisi Allah. Para alim ulama, wali-wali, orang yang dekat diri dengan Allah, hak ni yang jin iblis setan takut. Kadang-kadang kita pergi berubat, yang berubat tu pun jenis duk belah saka. Dia sendiri semayang pun lintang bukang. Dia sendiri duk pelekat rokok bagui dia duk bagi. Awak ustaz, berubat orang tak boleh isap rokok? Tak boleh. Isap rokok hukum dia haram. Orang yang berubat tak boleh buat benda haram. Apatah lagi isap rokok tu makanan jin, tak sampai lagi bab. Bulan depan asap yang dimurkai oleh Allah, jenis asap berhala, bakak-bakak, jenis benda-benda ada khurafat, yang tu semua makanan jin, termasuk juga isap rokok. Macam mana hang nak jadi perawat kalau hang duk pelekat? Siap balut sebatang lagi, boleh duk passing kat member lagi. Boleh faham lah tu kan? Buat dapur lagi. Assalam Ustaz, saya nak tanya, jika tidur kerap rasa ditindih walaupun sudah baca 3 kul, apalagi amalan lain elakkan rasa ditindih? Pergi cek di hospital, diagnose balik. Kemungkinan ada penyakit-penyakit yang lain yang ada kaitan tentang pernafasan. Satu, kena buat, kena cek Takut masa kita tidur, kita memang jenis ada pernafasan yang sempit, menyebabkan kita masa tidur tu kita duk kata setan, 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 jin tindih, jin tindih, jin tindih. Padahal kita ada masalah lain. Cek dulu, buat MRI dulu, cek tengok kok ada pernafasan yang tersumbat, kok ada masalah jantung, mungkin cara tidur tak betul dan sebagainya. Satu. Yang kedua, baca ayat, baca 3 kul, nak ikhlas lillahi ta'ala, nak ikut cara Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insya-Allah buat dulu 3 qul. Kadang-kadang mungkin bukan sehari 2 hari, tambah lagi dengan ayat kursi, tambah lagi dengan doa-doa yang lain. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca yang tu cukup berkat doa Nabi. Insya-Allah tak ada sebarang mudarat. Assalamualaikum Ustaz.
Saya nak tanya, adakah saya merasa gatal-gatal seluruh badan, diganggu oleh jin? Saya dah lakukan check up di hospital dan tiada apa-apa dalam darah saya. Saya perlu makan apa ni? Citizen apa ni? Untuk hilangkan alergik gatal-gatal. Alergik ah? Oh, dia tak tahu punca alergik tu daripada apa. Boleh jadi daripada faktor pemakanan. Cek balik. Selalu alergik adalah daripada punca faktor pemakanan. Di samping tu tuan-tuan, selalulah pagak diri dengan baca 3 kul. Baca 3 kul, tak payah tunggu masa tidur. Lepas semayang 5 waktu, baca hembui, sapu di seluruh badan. InsyaAllah mudah-mudahan membantu. Dan paling-paling membantu, percaya saya cakap, balik minum air putih sebanyak mungkin. Kalau boleh sehari-hari ni botol macam ni, minum 7-8 botol satu hari. InsyaAllah mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum Ustaz. Nak lagi bagus, baca selawat syifa. Setiap kali minum baca selawat syifa, minum. InsyaAllah Allah Ta'ala bantu. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah Ustaz kalau kita berzikir pakai counter? Pakai tu kot, petik-petik tu, panggil counter tu. Boleh lah, pakai apa, tak apa. Zaman Nabi dulu ada isteri Nabi. Kita baca kitab baru ni di sekolah kita, dalil menggunakan tasbih dalam Islam. Isteri Nabi ada yang bertasbih menggunakan biji kurma. Ada yang pernah bertasbih menggunakan simpulan-simpulan tali yang disimpul, menggunakan batu-batu kerikil di zaman Nabi. Maka tak salah menggunakan tasbih, pakai bila apa pun janji zikir sudah. Salam. Makcik saya selalu rasa nak demam. Ustaz pun demam. Sedangkan bila pergi klinik selalu kata tak demam. Cek darah semua okey. Di rumah dia selalu terdengar macam cakaran atau tingkap diketuk. Baru ni kejar anak dia sekeliling rumah sampai nak cekik. Kadang-kadang tengah malam dia bangun, lepas itu tree. Lepas itu jatuh, dia tidur balik. Dia mengigau lah tu. Tak basuh kaki masa tidur. Ambil ayat semayang masa tidur. Tuan-tuan, kalau ada jenis masalah ni, memang kena buat rawatan, kena buat ruqyah. Tetapi dalam masa yang sama kena buat check up. Mungkin ada masalah saraf. Percaya saya cakap, ni saya cakap berdasarkan pengalaman dan apa yang saya belajar. Kena buat check up, bawa orang tu mai jumpa saya insya-Allah. Kita bantu dia. Apa harus kita buat bila masuk rumah baru atau rumah kita sewa? Apa kita baca? Baca ayat kursi, baca 3 kul yang saya kata tadi, baca suratul Baqarah. Ustaz, saya tak reti nak baca. Tak payah baca. Buka handphone. Canggih lemah ni kan. Type situ dalam YouTube surah Al-Baqarah. Syekh Al-Mashari. Bagi Syekh tu baca. Pasang dalam rumah, bagi kedengaran bunyi ayat Quran dalam rumah. Kalau kita tahu baca bagus, lagi bagus. Tapi kalau kita rasa kita baca pun tak betul, pasang ayat Quran tu, bagi dengar beberapa kali pusing surah Baqarah, okey? Sambil-sambil kita duk sapu rumah. Kemudian kita kata Assalamualaikum warahmatullahi. Cakap tak ada siapa dalam rumah ni. Kita ayah ni, kita nak pergi sewa rumah tu. Saya adalah tuan rumah baru kepada rumah ni. Sekiranya ada sebarang penghuni di dalam rumah ini, saya minta dengan baik, tolonglah keluar daripada rumah ini dan jangan ganggu kami di dalam rumah ini. Mudah-mudahan kamu berjumpa di tempat yang lebih baik daripada rumah ini. Cakap. Percaya dalam rumah tu ada jin yang namanya Ummar yang duduk dalam rumah-rumah. Lebih-lebih lagi rumah tu kosong dah lama. Lebih-lebih lagi. Maka bila kita cakap lagu tu, kemudian kita baca pula suratul Baqarah, insya-Allah. Lepas tu baca ayat kursi, pusing keliling rumah, tak pusing pun tak apa. Tapi kita baca saja, buat syarat je pusing, sambil baca ayatul kursi, insya-Allah takkan ada jin iblis setan dalam rumah kita. Soalan. Assalamualaikum. Kawan saya selalu buat benda yang mengkufurkan dirinya. Adakah di dalam badannya ada jin? Yalah. Kalau manusia yang dekat dengan malaikat, dia tak akan buat benda-benda yang salah.
Bila manusia penuh dengan jin, dia diganggu oleh iblis syaitan, dan pemikiran dia dikawal oleh iblis syaitan, dia akan buat benda-benda yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggil dia bertaubat banyak, semayang, minta ampun banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, semayang dan sujud kepada Allah, taubat secepat mungkin. Assalamualaikum Ustaz, kawan saya pernah kena tindih. Dia kata kalau kena tindih maksudnya ada jin betina suka kita. Betul ke Ustaz? Wallahu a'lam. Boleh jadi suka mandi telanjang kot. Sebab tu dalam Islam dia suruh supaya kita pakai kain basah. Sebab apabila kita masuk dalam bilik air, kita tak pakai kain basah, kita tak baca doa pula, setan nampak kemaluan kita. Maka macam-macam benda boleh. Tak mustahil kalau kita katakan setan betina dia berkenan dekat kita, tak mustahil. Tetapi yang tindih tu tak semestinya setan jantan, tak semestinya setan betina. Yang tu bau tepi. Sebab soalan dia, kenapa kita rasa ditindih? Nombor satu, jawapan dia, cara tidur tak betul. Jangan tidur sebelah kiri, kerana kiri dekat dengan jantung, maka dia menyukarkan kita punya pernafasan. Tidur ikut sunnah, kalih sebelah kanan. Jangan tidur menirap, kerana dia juga membantut perjalanan pernafasan kita. Maka tidurlah seperti Nabi. Yang kedua, bacalah doa dan mengambil wuduk sebelum daripada tidur. Dan yang ketiga, sambil-sambil tu ceklah di mana-mana perubatan, pusat perubatan, kok kita ada masalah gangguan pernafasan. Tang doa kena baca, insya-Allah. Yakin kalau kita baca berarti Allah akan selamatkan kita. Assalamualaikum Ustaz, kawan saya pernah muntah darah dan dia kata muntah darah tu sebuah gangguan jin. Betul ke Ustaz? Tak betul. Bukan semua muntah darah tu gangguan jin. Bukan semua. Ya, saya ada budak sekolah saya baru ni jatuh muntah darah. Saya bawa pergi hospital scan, doktor tak kata tak ada apa pun. Pasal apa dia muntah darah? Dia terhempas. Jatuh terhempas. Kadang-kadang boleh jadi kita muntah banyak kali, dalam kawasan perut kita dia luka. Maka luka tu dia bercampur dengan darah tu, tempat luka tu dia keluar darah. Kita kata itu muntah darah. Padahal kita memang keracunan makanan. Kita pergi salah jin. Jin tidak bersalah dalam hal ni. Nasib baik tak ada mahkamah yang boleh dakwa kita. Kalau tidak mampu penuh fail. Hakim nak tengok semua jin dakwa kita. Pasal kita duk tuduh jin. Semua jin. Muntah darah pun jin, berak darah pun jin. Padahal dia ada buasir. Lepas tu dia berak darah. Dia kata apa? Jin. Pergi cek dulu. Dah kalau dah habis cek, doktor pun dah tepas tangan kata tak tahu, barulah sambil-sambil kita ikhtiar. Kemungkinan ada gangguan jin. Jangan terus-menerus kita kata itu adalah gangguan jin. Assalamualaikum Ustaz, kawan mak saya pernah pergi buat haji. Sewaktu kawan mak saya duk baca doa, tiba-tiba ada seorang lelaki kudung datang sebelah. Adakah lelaki itu jin? Lah, tuan-tuan, di Mekah berlambak orang kudung. Tambah-tambah lepas habis-habis semayang di masjid, duduk tepi jalan kan, Haji Baba Sabilillah, duduk minta derma. Ada sindiket minta derma, mereka potong tangan kudung. Dan boleh jadi dia kudung yang sebenar. Apa kena mengena kudung dengan jin? Oh, kalau hak tak handsome tu semua jin lah. Awak hitam-hitam lagu ni semua kira jin lah. Saya tiba-tiba tengah duduk semayang, main satu ustaz, manakah main satu Pak Haji janggut hitam duduk sebelah saya. Adakah tu jin? La ilaha illallah. Mentang-mentang lah kami ni golongan gelak-gelak, mereka kata kat kita jin kan tuan-tuan kan. Tuan-tuan, tak ada kena mengena kudung dengan jin, tak ada kena mengena orang yang sumbing. Tahu sumbing? Nanti siri akan datang saya akan cerita berkenaan dengan fahaman khurafat, di mana Nabi kata tidak ada kena mengena bulan gerhana dengan berlakunya sebarang dengan kematian seseorang. Tidak ada seseorang yang dia katalah hadis tu, tidak ada seseorang yang kudung itu membawa sial, tidak ada seseorang yang sumbing itu membawa sial.
Kita aja percaya orang yang cacat tu bawa sial. Pasal apa? No, tengok filem. Nombor satu, masyarakat menghina orang yang bongkok, orang yang huduh, orang yang apa? Orang cacat. Akhirnya dianggap sial. Sedangkan dalam Islam, orang cacat kita jangan kata dia sial. Kemungkinan dialah pembawa rahmat dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Mak bercanggah. Kemudian tiba-tiba pula dia ni sudah pergi jumpa bunian, lepas tu pergi alam bunian, balik mai alam bunian, lepas tu tak ikut dia punya syarat, dia kena sumpah jadi orang minyak, lepas tu last kali dia ditangkap, bawa dalam botol, tanam dalam tanah, penuh dengan khurafat. Benda tu semua tidak ada dalam Islam. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan saya nak bagi tahu, mungkin itu dia buat hanya sekadar dia punya filem, dia tak bersalah. Sikit mungkin ada salah, sikit salah, sebab benda yang dia buat tu menjadi kefahaman pada masyarakat. Tetapi yang betul-betul salah adalah kita, kerana kita mempercayai apa yang ditonjolkan, apa yang ditayangkan dalam televisyen tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itulah penting sangat mai mengaji, kuliah seumpama ini, kita dapat maklumat yang betul daripada Islam. Mudah-mudahan kita tak mempercayai lagi benda-benda yang seumpama tu dalam kehidupan kita. Banyak lagi benda saya nak kongsi dengan tuan-tuan, tapi tak cukup masa. Ni pun dah sampai pukul 10, ada lagi 5 minit lagi kita nak zikir, baca la ilaha illallah beberapa kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada sebarang gangguan jin, iblis, setan. Siapa yang ada ayak boleh bawa mai ke depan. Siapa ada ayak? Siapa tak ada di luar tu tengok ada dia jual ayak ke apa ke, boleh beli. Bawa mai ayak mai ke depan ni, boleh letak di sini atau boleh letak depan tuan-tuan. Dan bulan depan mai bawa ayak masing-masing. Bulan depan mai bawa ayak masing-masing. Sat lagi ada siapa-siapa yang ada masalah sakit, lepas habis sembahyang Isya tunggu saya di tiang depan ni. Muslimat sebelah sini, muslimin sebelah sana. Insya-Allah saya bantu, tak ada bayaran apa-apa, tuan-tuan mai saya tolong tuan-tuan. Pada hari lain kita dah edarkan pada tuan-tuan kita punya nombor telefon pusat rawatan kita. Kalau tuan-tuan berhajat untuk bertemu dengan saya, silakan buat appointment. Ada nombor telefon, boleh mai ke pusat rawatan kita di Teluk Kumbak. Ambil mai 2-3 kotak letak di depan ni. Tak ada banyak lah, sepadan ni lah. Ada berapa kotak? 3 kotak? Saya punya. Ada berapa kotak? 2-3 kotak? Mai tak di depan ni? Berapa kotak? 3 kotak. Sepadan lah. Letak kat muslimat satu. Muslimat satu. Bulan depan tuan-tuan mai kuliah jin siri 2, tuan-tuan bawa ayak mineral siap, kita buatlah sebagai ayak penerang hati, penawak dan sebagainya. Tuan-tuan